Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam Connection. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua murid-murid kerana dapat hadir ke sekolah pada hari ini. Syabas dan tahniah kepada semua yang telah berjaya menghadirkan diri ke sekolah pada hari ini. Sampaikan salam saya kepada kawan-kawan anda yang tidak dapat hadir ke sekolah pada hari ini, agar pada hari-hari yang lain dapat bersama-sama datang ke sekolah untuk bertemu muka dengan guru-guru bagi menjalankan proses pembelajaran di sekolah. Hari ini merupakan hari ke-14 ya. Murid-murid semua dapat hadir ke sekolah bertemu dengan guru-guru untuk menjalani proses PDPC ataupun proses pembelajaran dan pengajaran. Dan seharusnya murid-murid perlu memanfaatkan ya peluang yang sedia ada, memandangkan pada ketika ini kita sedang mengalami ataupun sedang berdepan dengan pandemik wabak COVID-19 ataupun COVID-19. Perlu sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan dan juga mengamalkan normal baru ataupun new norms ya, seperti mana yang selalu kita dengar ataupun kita lihat di laman-laman sosial ataupun di televisyen ya, ataupun di sosial media yang lain. Jadi walaupun sekarang kita berdepan dengan wabak pandemik ini, pandemik COVID-19 ini, namun kita perlu menjalani kehidupan kita seperti biasa ya, dalam keadaan kita mengamalkan norma-norma baru ataupun new norms ini. Kita masih lagi perlu menjalankan tugas dan tanggungjawab kita sebagai seorang pelajar. Ya, seperti mana yang kita semua sedia maklum, pelajar-pelajar tingkatan 5 akan menjalani peperiksaan SPM yang bakal dijadualkan bermula pada 6 Januari 2021 nanti. Ya, jadual SPM, peperiksaan SPM telah pun diubah ataupun dipinda. Kalau sebelum ini sepatutnya kita pelajar-pelajar menjalani peperiksaan pada bulan November, tetapi jadual telah pun ditukar ataupun dipinda, di mana telah ditetapkan SPM akan berjalan pada 6 Januari 2021 nanti ya. Jadi murid-murid sepatutnya perlu bersedia daripada sekarang ya, walaupun masa yang kita ada agak singkat ya, namun kita perlu memanfaatkan masa yang kita ada ya. Berdasarkan pada minggu lepas semua murid-murid telah menjalani ujian diagnostik. Jadi gunakanlah keputusan ataupun analisa ujian diagnostik itu untuk kita mengenal pasti apakah kelemahan dan kekurangan diri kita ya. Dan kelemahan serta kekurangan ini perlu ditambah baik ataupun perlu diperbaharui ya, perlu perlu diberi perhatian dan diambil tindakan supaya kelemahan dan kekurangan ini dapat kita atasi dan kita menjadi semakin bersedia untuk menghadapi peperiksaan SPM nanti ya. Kita masih ada peluang, kita masih ada masa. Jangan nanti bila pada bulan November ataupun bulan Disember nanti baru kita rasa kita bersedia untuk menghadapi SPM ya. Jadi mulakan daripada sekarang, jangan tunggu sehingga bulan November ataupun bulan Disember nanti ya. Berkaitan dengan peperiksaan percubaan SPM ya. Kalau sebelum ini bulan Ogos merupakan bulan di mana peperiksaan percubaan SPM akan kita jalankan ya. Jadi memandangkan takwim baru ini yang telah pun dikeluarkan, iaitu SPM akan bermula pada Januari. Jadi kita akan ubah
peperiksaan percubaan kita pada bulan November. Tarikh yang tepat akan diberitahu kemudian, namun kita akan adakan peperiksaan percubaan SPM peringkat sekolah pada bulan November nanti. Jadi saya harap murid-murid semua dapat bersedia lebih awal, timbalah ataupun galilah ilmu pengetahuan daripada guru-guru yang sentiasa bersama dengan murid-murid setiap hari untuk mendapatkan pengetahuan yang mencukupi. Dan yang terakhir, pada hari Rabu ini, iaitu pada 15 Julai, murid-murid daripada tingkatan lain, daripada tingkatan 1, 2, 3 dan 4 akan mula hadir ke sekolah. Jadi disebabkan itu, jadual akan dirombak semula dan kita akan menggunakan jadual yang baru. Jadual yang sedia ada hanya akan kita gunakan sehingga esok, iaitu hari Selasa. Jadi bermula hari Rabu, kita akan gunakan jadual yang baru. Lokasi kelas juga ada beberapa kelas yang akan berubah. Dan saya rasa hari ini kita akan edarkan lokasi kelas-kelas yang berubah tersebut. Jadi hari ini pastikan murid-murid dapat edaran tentang lokasi kelas daripada guru-guru kelas, dan begitu juga dengan agihan kelas. Kalau sebelum ini tingkatan 5 kita ada 23 kelas, jadi disebabkan oleh kemasukan murid-murid daripada tingkatan lain, kita akan kecilkan 23 kelas itu kepada 15 kelas sahaja. Jadi kalau sebelum ini ada kelas-kelas yang kita bahagi dua, jadi kita akan satukan semula kelas-kelas tersebut, kecuali beberapa kelas yang pelajarnya melebihi 35 ataupun 30 lebih ke atas, kita akan agihkan bersama dengan kelas-kelas yang sama subjek elektifnya. Jadi nama-nama pelajar ikut kelas-kelas yang baru kita telah pun hantar melalui WhatsApp group masing-masing. Pastikan murid-murid tahulah di mana murid-murid ditempatkan. Tapi seperti mana sebelum kemasukan pada pertama kali hari itu pada 24 Jun hari itu, kita telah hantar senarai-senarai nama dan juga lokasi kelas berserta dengan maklumat-maklumat terkini melalui WhatsApp group kelas masing-masing. Jadi pastikan pada hari Rabu nanti murid-murid tahu di mana lokasi kelas masing-masing, tahu di mana kelas anda ditempatkan, dan pastikan mengikut laluan yang betul. Kalau kata kelas anda di blok A, jadi anda ikut laluan pintu blok A. Dan begitu juga sekiranya kelas anda di blok C, pastikan anda melalui pintu blok C apabila masuk ke dalam kawasan sekolah. Dan pastikanlah SOP yang sepatutnya dipatuhi anda ikut. Saya rasa tak ada masalah sebab murid-murid pun telah 14 hari mula ke sekolah. Jadi SOP yang perlu dipatuhi telah pun menjadi kebiasaan bagi murid-murid. Jadi saya rasa itu sahaja pesanan ataupun peringatan daripada saya untuk hari ini. Diharapkan semua murid-murid tingkatan 5 dapat menjadikan hari-hari anda ke sekolah hari-hari yang bermanfaat untuk menimba ilmu, bagi memastikan anda semua telah bersedia untuk menghadapi peperiksaan SPM yang bakal anda jalani pada Januari nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.